Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum jami'an? Ana bil khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, taib. Jadi al-an insyaallah sanadrus Okey, kejap. Tiba dah hal lah. Okey, minta maaf. Ana asif jiddan. Tibalah ada orang datang rumah. Okey, baik. InsyaAllah kita nak bincang dulu tentang jawapan yang kita dah buat hari Isnin hari tu. Okey, dah siap belum? Dah. Khairul dah, yang lain dah siap belum? Senyap lah tu. Okey, saya tak pasti awak dah siap ke belum, tapi saya harap sangat dia dah siap. Okey, saya harap sangat dia dah siap. Kalau belum siap, awak tolong buat, sebab ini untuk kebaikan awak juga. Okey, kita buat pembelajaran ni bukan untuk ustaz, ni untuk awak. Maknanya awak masuk sekolah, awak belajar, awak dapat ilmu, awak faham. Lepas tu bila awak faham, awak boleh praktikkan dalam kehidupan awak. Okey, kira lepas ni insya-Allah, sebab kita belajar bahasa Arab, awak boleh tulis ayat bahasa Arab dengan baik. Okey. So tolong buat. Yang tak buat tolong buat. Yang dah siap alhamdulillah, tahniah. Khairul, Atikah, ingat ustaz siapa lagi yang dah hantar ustaz itu? Tak ingat lah. Saya ingat dengan 2 orang tadi. Okey, yang lain yang kalau belum tolong siapkan. Okey, baik. Kita nak cek jawapan dia untuk hari ni. Okey, ayat yang ustaz bagi untuk ayat yang ustaz bagi untuk ni adalah Muhammad kembali. Mereka 3 lelaki bergerak. Mereka 3 lelaki jumpa atuk. Ibu sibuk. Ayah, pakcik dan atuk berbual-bual. Muhammad duduk. Muhammad membaca doa. Keluarga itu bahagia. Okey, yang ni ayat ni senang ke susah? Kalau awak dengar dalam bahasa Melayu ni. Senang. Senang. Dalam bahasa Melayu. Ayat senang. So kenapa kita nak belajar ayat senang? Sebab daripada ayat senang ni kita boleh buat ayat susah. Untuk bahasa Arab, dengan elok untuk bahasa Arab, awak tak perlu buat ayat yang bombastik. Ahmad pergi bersama dengan rakannya ke sekolah yang indah permai dan diselubungi dengan bayu laut yang menyegarkan bulu roma. Okay, contoh. Tak payah. Senang buat senang. Ahmad dan Ali pergi ke sekolah. Dah settle. Mereka gembira. Mereka berdua gembira. Di sekolah mereka belajar bahasa Arab.
ayat macam ayat budak tadika ataupun ayat budak tingkatan darjah 1 2 3 4 5. Ni ayat yang kita nak buat ni memang ayat yang kita dah belajar sebenarnya masa sekolah rendah. So kenapa nak buat ayat sekolah rendah? Sebab kita bukan orang Arab dan awak sekarang ni belajar dekat negara Malaysia. Okay. So mungkin kita nak dapatkan ayat yang best-best tu agak sukar. So kita buat ayat mudah-mudah dulu, InsyaAllah. Okay, baik. Muhammad kembali. So jawapannya apa? Muhammad ada. Okay, Muhammad ada. Okay, hum, ayat dia mereka tiga lelaki itu bergerak. Hum iaitu mereka tiga lelaki bergerak dalam bahasa Arab apa dia? Taharaku. Okay, taharraku. Okay, kemudian ayat yang ketiga dan keempat, mereka jumpa atuk. Ni mereka tiga orang lelaki jumpa atuk. Jumpa apa dalam bahasa Arab? Jad. Ahadasu. Jadu. Wajada. Okay, jumpa dalam bahasa Arab wajada. Tapi kenapa tambah waw alif di hujung? Sebab tiga lelaki. Ya, sebab ini adalah kata kerja dan tiga lelaki. Okay, ingat tu. Ingat formula yang Ustaz pernah bagi awak minggu lepas. Minggu lepas kan? Okay. Kalau untuk kata kerja ada formula dia. Kalau untuk kata nama ada formula dia. Kalau kata kerja 1, 2, 3 ada formulanya. Kata nama 1, 2, 3 ada formula dia. Perempuan lelaki pun ada formulanya. Ingat tu. Okey, mereka tiga orang lelaki jumpa atuk. Atuk apa dalam bahasa Arab? Jadun. Ya, jaddu. Tadi sini. Okey, kemudian ibu sibuk. Sibuk apa? Sibuk dalam bahasa Arab. Ishtaghala. Okey, sibuk dalam bahasa Arab ishtaghala ni. Tapi kita tambah ta ni, ta yang terbuka, yang mati. Ya, kenapa? Kerana dia adalah kata kerja yang seorang perempuan. Okey, sebab ibu seorang perempuan, so kata kerja ni pun kena jadi seorang perempuan. Okey, kemudian ayah, siapa ni? Ayah, pakcik dan atuk berbual-bual. Okey, sini pakcik apa dalam bahasa Arab? Wal amu. Okey, wal amu. Okey, wa apa maksud wa? Dan. Apa makna wa? Ya, dan. Awak perasan tak dalam bahasa Arab dia macam ni? Ayah dan pakcik dan atuk. Okey, kalau awak perasan, dia tak macam bahasa Melayu. Ayah, koma, pakcik, baru dan atuk. Itu bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, awak nak buat ayah, pakcik dan atuk, awak buat dan. Setiap antara tengah tu awak letak dan. Ayah dan pakcik dan atuk. Ingat kaedah dia, kaedah bahasa Arab. Berbual-bual, makna berbual-bual bahasa Arab bilughatil Arabiyyah. Tahaddatsu. Okey, tahaddatsu. So perkataan asalnya tahaddatsa, kita tambah waw alif kerana ramai. Dia 3 orang ke atas. Okey, kemudian Muhammad duduk. Apa dia Muhammad duduk? Duduk bahasa Arab apa? Duduk dalam bahasa Arab adalah jalasa. Muhammad duduk. Okey, kemudian Muhammad membaca doa. Muhammad yaqra'u ad-du'a. Yang ni Ustaz silap sebenarnya ni. Sebenarnya Ustaz nak buat qara'a, tertambah ya pula. Okey, yang tambah ya di awal Ustaz tak ajar awak lagi. Ini fi'il yang jenis lain. Okey, sepatutnya Muhammad qara'a ad-du'a. Okey. Muhammad yaqra'u ad-du'a, maksud dia sama, Muhammad membaca doa. Tapi dari sudut perincian dia lain, berbeza. Itu Ustaz tak ajar lagi. So padam lah patutnya. Padam ya ni. Tulis Muhammad qara'a doa saja. Okey, dan yang terakhir adalah keluarga itu bahagia. Okey, keluarga dalam bahasa Arab adalah al-usra. Okey, al-usra.
So ingat usrah tu keluarga. Bahagia dalam bahasa Arab Sa'idah. Sa'idun ataupun sa'idatun. Okay, ingat yang ni saja kita yang yang Ustaz khususkan kata nama tambah kata nama. Usrah kata nama, sa'idah kata nama. Usrah isim, sa'idatun isim. Ingat lagi tak kaedah isim tambah isim? Siapa nak tolong bagi tahu kaedah dia? Macam mana kaedah isim tambah isim? Isim yang pertama Kena tambah alif lam. Ya, bagus. Kena tambah alif lam. Kecuali apa? Kecuali kata nama khas. Okey, kata nama khas duduk di awal, tak boleh tambah alif lam. Okey, kemudian untuk isim kedua, ni isim yang kedua ni kena buat apa? Kira jantina dengan bilangan yang sama. Okey, mesti jantina dan bilangan yang sama dengan siapa? Dengan siapa-siapa. Dengan siapa-siapa? Mana boleh dengan siapa-siapa? Dengan siapa? Isim kedua ni dia kena ada bilangan dan jantina yang sama dengan siapa? Dengan kata nama sebelumnya. Dengan kata nama sebelumnya. Okey, tak boleh dengan siapa-siapa Dengan sesiapa nak tiru siapa? Kita kena tiru sesuatu. So untuk kata nama yang kedua, dia mesti tiru kata nama yang pertama. Kena sama jantina dan juga bilangan. Okey, maka kalau kita tengok al-usrah ada ta marbutah yang menunjukkan satu perempuan, maka sa'idatun ni pun sebenarnya asalnya sa'idun. Sa'ain ya dal. Okey, dia tambah ta marbutah untuk menyamai bilangan dan jantina usrah. Okey, baik. Jadilah al-usratu sa'idatun. Yang kedua tak ada alif lam. Okey, so maksud dia adalah keluarga yang bahagia. So inilah jawapannya. Okey. Okey, semua betul. Hijau. Okey, baik. Jadi yang belum siap, saya nak awak tulis jawapan ni sebiji. Yang dah siap, kalau ada pemutulan, awak sendiri pangkahkan. Okey, awak sini pangkahkan. Ataupun kalau awak kosongkan dia, awak isi dengan pen merah lah. Guna pen merah, isikan jawapannya betul, supaya awak beringat yang ni jawapan dia macam ni. Okey, baik. InsyaAllah kita sambung kepada yang pelajaran yang kedua. Okey, itu pelajaran minggu lepas, pelajaran hari Isnin lalu. Okey, pelajaran kedua adalah kita nak tahu berkenaan dengan kata kerja yang ada apa? Kata kerja yang perlu mangsa dan kata kerja yang tak perlu mangsa. Ni tak tahu awak first time dengar ke ataupun awak dah pernah dengar. Kata kerja dalam bahasa Melayu kan, ada tak yang perlu mangsa dan yang tak perlu mangsa? Ada ke? Ada belajar ke? Tak. Rasa macam tak ada. Rasa macam tak ada lah. Rasa kata kerja perlu mangsa dan tak perlu mangsa dalam bahasa Melayu rasa macam tak ada. So ini untuk pembelajaran awak dalam bahasa Arab. Okey, baik. Jadi apa dia kata kerja yang perlu mangsa dan tak perlu mangsa? Sebelum kita tahu dia, sebelum kita kenal dia, kita kena tahu dulu makna-makna kalimah. Itu paling penting. Okey, baik. Dah cari dah kalimah? Dah. Tak tahu dah ke belum? Yang jawabnya 2 orang. Okey, yang lain tak tahu. Baik. Khairul, jumpa dalam bahasa Arab. Mendapati ataupun jumpa samalah. Ada apa dia? Je. Tak dengar apa dia? Yang lain. Jumpa dalam bahasa Arab, mahia. Ma makna jumpa bil lughatil arabiyyah. Kita baru sebut tadi. Wajadah. Ya, bagus. Wajadah. Kalau awak ingat tadi kita buat Muhammad, mereka berjumpa dengan atuk. Hum wajadu al-jadda.
Ingat lagi tak tadi? Baru belajar tadi. Tunjuk sikit. Ni. Hum wajadu al-jaddah. Mereka 3 orang lelaki jumpa atu. Perkataan asal apa? Buat Wajada. Dia tambah apa ni? Waw alif. Dia tambah waw alif kerana 3 lelaki. kata kerja yang 3 lelaki. Sebut kata kerja sebab kata nama beza pula. Dia punya tambahan dia. Okey, bagus. Dia sebab kata kerja yang 3 lelaki. Sebab tu maksud dia wajada tu jumpa. Okey, kemudian Afrina, kembali. Ma makna kembali bilughatil arabiyyah? ada. Ada. Mana ada? Ada. Okey. Siapa ni? Muhammad. Kejap, saya tengok dalam senarai kehadiran dalam Google Meet. Akil Rayyan. Senyum dalam bahasa Arab. Tak tahu letak je Akil. Pilih yang mana-mana perkataan atas ni. Senyum dalam bahasa Arab. Ya, Ustaz. Senyum dalam bahasa Arab. Tak tahu, pilih lah. Jalasa. Mana jalasa. Okey. Seterusnya Alia. Ada Alia. Okey, Alia tak ada. Nurin. Nurin bersama Kaisara. Nur Kaisara. Pun tak ada. Omar. Ada Omar? Ya. Okey, Omar. Pukul dalam bahasa Arab apa dia? Cepat. Mana ni? Ada ke tak ada ni? Yang masuk ni dalam 1098. 8 orang. Yang ada orang ni 2 orang yang tadi. 3 orang 3 orang jumpa. Yang lain mana yang lain ni? Tak tahu awak tak tahu ni mesti tak pernah tak buat ni. Okey, kalau tak tahu tekan dalam mana-mana. Pilih lah mana-mana kalimah kat atas ni. Dia banyak kalimah. Cepat. Omar, apa dia? Pukul dalam bahasa Arab. Pilih kat atas ni. Taharku. Taharruku. Kita taharraka. Okey, bagus. Sambung lagi. Siapa ni? Dahlia. Dahlia ada Dahlia? Hilang lagi. Apa ramai hilang ni. Okey, sibuk. Apa dia sibuk dalam bahasa Arab? Istaghala. Ishtaghala. Mana ishtaghala ni? Ishtaghala. Okey, berdiri dalam bahasa Arab. Berdiri. Qama. Okey, berdiri dalam bahasa Arab. Qama. Okey, membaca. Qara'a. Membaca iaitu qara'a. Bermain. La'iba. Bermain, la'iba. Membawa.
Membawa apa dia membawa? Tak tahu. Okey, makan. Akala. Okey, akala. Ni seorang je ni. Ustaz belajar dengan seorang je ni. Seorang dengan apa? Khairul dengan Afrina. Yang lain tak mana lah. Okey, basuh. Basuh apa dia basuh? Ghasalah. Salah. Okey, seterusnya bergerak. Bergerak dah belajar tadi dah. Baru tadi belajar dalam Taharoka. dalam teks tadi, iaitu taharroka. Taharroka tadi. Okey, kemudian tinggal. Sakana. Okey, tinggal pun kita dah pernah belajar kalimah ni, sakana. Belajar. Belajar mungkin awak tak pernah dengar kot. Okey, pindah duduk. Jalasa. Duduk pun kita dah pernah belajar. Okey, jalasa. Berbual pun dah belajar tadi. Apa dia berbual? Tahadasa. Tahaddatha. Okey, bagus. Okey, ni yang tinggal. Okey, senyum apa senyum? Ibtasama. Okey, dah pernah belajar kalimah ni, Ustaz dah pernah bagi. Pukul. Pukul. Doroba. Okey. Membawa. Darosa. Kat atas ni. Membawa mana? Yang mana? Tarusa. Akil, Afrina dengan Khairul. Saya tambah Akil, nama Akil Okey, 3 orang dah respon. Okey, mana agak-agak membawa? Darosa. Hamalah ke darosa? Okey, awak ingat pernah dengar tak ibu yang hamil? Pernah. Kenapa nama dia hamil? Hamil sebenarnya perkataan asal dia hamala. Ya, mengandung. Hamil tu maksud dia mengandung lah. Hamil tu adalah bahasa Arab yang diambil. Maksud kalimah yang diambil pada bahasa Arab, yang mana perkataan asal bagi hamil adalah hamala. Hamala. Hamala tu maksud dia apa? Hamil. Hamil lah. Sama lah tu. Maksud hamala tu membawa. Sebab tu ibu yang mengandung dinamakan sebagai hamil kerana dia membawa. Ibu tu dikira sebagai yang membawa. Bawa apa? Bawa baby lah. Dia bawa baby dalam perut dia. Sebab tu nama dia hamil. Membawa. So agak-agak membawa dalam bahasa Arab apa dia? Hamala. Hamala. So yang berbaki adalah darosa, tinggal dekat sini. Okay, darosa adalah belajar. Kalau pernah dengar darosa, durus, madrasah. Pernah dengar madrasah? Pernah. Madrasah tu sekolah. Sebenarnya sekolah madrasah. Perkataan asalnya darosa, belajar. So kalau madrasah maksud dia tempat belajar. Nampak? Senang je nak cari makna kalimah. Okey, baik. So inilah jawapan dia. Okey, alhamdulillah. 16 per 16 semuanya betul. Okey. Jadi apa yang perlu awak buat adalah awak tulis kalimah-kalimah ni, jawapan-jawapan kalimah ni dalam buku awak lah. Kan tadi Ustaz dah minta awak salin kotak-kotak tu dan minta awak cari kalimah. Jadi inilah dia makna-makna kalimah. Okey, baik. Sekarang ni kita nak masuk kepada maksud fi'il yang perlu kata kerja, fi'il yang perlu mangsa dan yang tak perlu mangsa. Okey, sekarang bersedia bersedia untuk tulis. Okey, sediakan pen, sediakan buku. Kita nak buat tulisan sikit. Ni dengan elok. Sebab ni awak akan belajar, awak akan pakai ilmu ni sampai awak tak belajar bahasa Arab. Kalau awak stop belajar bahasa Arab tingkatan 4, mungkin awak pindah ke sekolah yang tak ada bahasa Arab. Maknanya awak belajar sampai tingkatan 3 lah. Okay, ataupun awak pindah sekolah lain lepas ni, so awak sekadar belajar kat sini. Ataupun lepas ni kalau awak pindah sekolah lain, awak belajar lagi bahasa Arab, awak kena juga tahu benda ni. Okay, dia adalah benda asas
So dengar elok-elok. Okey, dah sedia dah pen dan juga pensel. Pen dengan pensel lah. Pen dan juga buku. Dah. Okey. Kita salin sama-sama. Kejap. Macam nampak tak skrin? Nampak? Warna putih. Nampak? Ke warna lain? One lane. Alamak. Online. Dia tu tak tulisan. Oh, tak ada warna putih. Kejap nampak tak? Microsoft Word warna putih. Dah nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Mula-mula kita nak tahu berkenaan dengan apa dia yang dimaksudkan dengan fi'il yang perlu mangsa dan yang tak perlu mangsa. Maksud dia apa? Okey, awak tulis yang perlu mangsa. Kejap, yang perlu mangsa dulu ke yang tak perlu mangsa? Perlu mangsa. Okey, kita senang cerita macam ni lah. Yang tak perlu mangsa dulu. Yang tak perlu mangsa. Okey, awak tulis besar-besar. Yang besar sangat. Gariskan, buat kotak ke apa ke, ikutlah cita rasa masing-masing. Okey, apa dia fi'il, jenis fi'il yang tak perlu kepada mangsa? Kejap. Okey, fi'il yang tak perlu pada mangsa, tanda dia macam ni. Tanda dia adalah dia perlu kata sendi nama Kata sendi nama kot. Kata sendi. Kata sendiri macam kata sendi ni apa ke? Okey, dia macam dia perlukan macam apa atas ke, awak nak letak atas ke, awak kena kata bersama ke, awak kena letak dengan ke. Ni kata sendi ke ni? Aku tak salah? Tak tahu. Tak tahu. Ini bahasa Melayu. Sebenarnya dia perlu huruf jar. Pilihlah bahasa Arab. Okay, dia perlu huruf jar. Huruf jar awak mungkin belum belajar lagi. Tak apa, tulis dulu. Dia perlu huruf jar. Kata sendi tu takut salah lah. Seajar bahasa Arab, so tulis bahasa Arab. Okay, dia perlu huruf jar. Apa contoh huruf jar? Tak semestinya huruf jar. Itulah tu, tak semestinya huruf jar. Dia macam ni lah. Awak perlu letak sesuatu macam atas, bawah, bersama dengan dan sebagainya. Okey, tulis ni dulu. Contoh. Dengan contoh ni lagi senang kita nak faham. Contohnya apa? Contohnya perkataan koma. Okey, contoh dalam bahasa Arab misal misal titik dua. Okey, koma. Ma makna koma? Apa dia makna koma? Berdiri. Okey, berdiri. Okey, cuba buat ayat bahasa Melayu. Ali berdiri. Macam mana ayat dia? Ali berdiri. Ali koma. Okey, Ali ayat bahasa Melayu. Ali berdiri. Sambung lagi, tambah lagi. Atas Kerusi. Syekh berdiri atas kerusi. Sian awak. Okey, Ali berdiri atas kerusi. Okay, nampak tak dia lepas perkataan lepas kata kerja berdiri, awak kena letak apa ni? Atas. Betul tak? Okey. Kalau Ustaz buang atas ni, contoh Ustaz buang atas ni, Ustaz buat directly, Ali berdiri kerusi. Boleh tak? Tak. Betul salah? Tak. Salah. Ya, ayat ni salah. Nah, maka kerana koma, perkataan fi'il koma ni dia perlu kepada atas, berdiri bawah kerusi, ada ke berdiri bawah kerusi, berdiri tepi kerusi, berdiri bersama kerusi. Dia pegang kerusi tu kan dia. Okey, dia perlu letak bersama, atas ke bawah ke tepi ke, dia kena letak benda tu. Maka kita kategorikan koma ni sebagai fi'il yang tak perlu kepada mangsa. Faham? Setakat ni faham tak?
Sikit. Sikit lah. Sikit lah. Boleh Okay, insyaAllah. Sikit. Kita masuk dengan ni dulu. Kita masuk pada jenis yang tak perlu yang perlu mangsa pula. Okay, jap. Okay. Sekarang tulis fi'il yang perlu mangsa. Ni fi'il fi'il kata kerja. Okey, fi'il yang perlu mangsa, ciri-ciri dia adalah dia ada mangsa. Macam dia ada mangsa. Okey. Yang perlu mangsa mestilah ada mangsa kan? Okey, dan yang kedua dia apa? Dia tak ni. Selepas fi'il, selepas kata kerja tu, terus pada mangsa. Directly terus pada mangsa. Tanpa huruf jar ni, ataupun tanpa apa? Kata sendi, ataupun tanpa arah atas, bawah, tepi, kiri, kanan. Dia directly. Okey, macam mana rupa dia? Kita beri contoh. Contoh dia, misal ni contoh lah. Okey, contohnya adalah perkataan akala. Ma makna akala? Makan. Makan. Okey, cuba buat ayat dengan makan. Saya makan. Saya makan. Tak lengkap ni. Makan apa? Saya Maggi. makan Maggi. Okey, Ustaz makan Maggi semalam. Saya makan Maggi semalam. Okey. Jadi ayat dia, saya makan Maggi. Okey, macam tadi ni, Ali berdiri atas kerusi. Ali ni pelaku, berdiri ni kata kerja. Mangsa ada tak? Tak ada. Okay, dalam ni dia tak directly kepada mangsa. Okay, awak kena letak atas, tepi, bawah, bersama dan sebagainya. Okay, ayat ni pula, saya ni apa? Pelaku, makan, kata kerja. Maggi ni apa Maggi? Dikira sebagai apa? Mangsa. Nah, nampak tak? Pelaku kata kerja, mangsa. Yang ni pelaku kata kerja, kena ada kata sendi. Kata sendi ke ni? Arah lah kata sendi, ataupun awak nak sebut arah tempat ke apa ke, tak kisah. Okay, ataupun huruf jar tu lagi. Huruf jar. Okey, nampak tak apa beza antara kata kerja yang perlu mangsa dan juga kata kerja yang tak perlu mangsa? Beza dia adalah, kalau kata kerja yang tak perlu mangsa, bila ada pelaku, kena ada kata kerja. Lepas kata kerja, awak kena letak kata sendi, ataupun arah, ataupun huruf jar. Huruf jar nanti kita belajar. Adapun untuk yang kata kerja yang perlu mangsa, bila awak kena ada pelaku dia, ada kata kerja dia, mangsa ada, directly mangsa. Dia tak boleh letak atas, bawah, kiri, kanan. Saya makan atas Maggi, boleh? Tak boleh. Saya makan bawah Maggi, boleh? Tak boleh. Dia kena saya makan Maggi. Dia kena directly. Dia kena jadi mangsa. Saya makan Maggi, makan Maggi lah. Awak nak masukkan awak tengah makan Maggi, tapi awak tulis ayat saya tengah makan atas Maggi. Boleh ke? Salah. Okey, setakat ni faham tak? Faham. Okey, nak tahu faham ke tidak, kita test. Okey. Kita bagi contoh kalimah. Ya, was. Ya, betul lah. Apa tengah kelas? Kejap. Okey, kita Ustaz bagi contoh. Apa tengah kelas? Mana. Ya, sabar. Okey, kalimah daraba.
Ma makna daraba? Apa maksud daraba? Pukul. Pukul. Okey, siapa tahu daraba ni perlu mangsa ke tak perlu mangsa? Tak. Perlu. Tahu. Tengok yang atas ni. Okey. Cuba ayat pukul. Saya pukul orang. Saya pukul orang. Sorry, tak boleh nak tulis. Ada orang kacau. Saya pukul orang. Orang tu jadi apa? Orang? Mangsa. Mangsa. So jadi apa? Daraba ni perlu mangsa ke tak perlu mangsa? Perlu. Ya, betul. So daraba ni masuklah bawah ini. Okey. Wife pergi duduk dengan Umi. Okey, seterusnya. Saya bagi contoh kalimah lain iaitu kalimah duduk. Jalasa. Okey, jalasa ni perlu mangsa ke tak perlu mangsa? Tak perlu. Tak. Apa bukti dia? Apa sebab dia? Sebab ada atas. Contoh ayat. Saya duduk di atas kerusi. Saya duduk atas kerusi. Awak kena letak apa? Atas. So dia jadi apa jalasa ni? Tak perlu mangsa. Tak perlu mangsa. Okey. Bagi lagi satu contoh. Lagi dua contoh. Last. Okey, contoh kalimah apa lagi? Dalam tadi apa nama? Okey, saya tengok. Okey, kembali. Ada. Perlu mangsa tak? Perlu. Perlu. Saya kembali Ke sekolah. ke Ke rumah. sekolah. Perlu mangsa tak? Perlu. Saya perlu. kembali. Saya kembali ke apa ke ni? Sekolah. Perlu mangsa tak? Nah. Ke ni termasuklah yang kata sendi, apa nama dia, arah, huruf jar. So dia duduk bawah mana? Ni dia duduk bawah pembahagian kata kerja yang tak perlu mangsa. Kan nampak? Kalau awak boleh buat saya kembali sekolah directly, saya kembali sekolah, itu baru dikira sebagai kata kerja yang perlu mangsa. Tapi boleh tak buat ayat macam tu? Saya kembali sekolah. Betul tak Tak ayat? lengkap. Tak lengkap. Awak kena letak ke. Saya kembali ke sekolah. So ke ni kata sendilah. Kata nyambung, kata entahlah apa nak kata dah. Okey, yang penting dia termasuk dalam ni. So dia duduk di bawah. Ada ni termasuk di bawah kata kerja yang tak perlu mangsa. Okey. Lagi satu contoh basuh. Salah. Okey, ni kata kerja apa ni? Perlu mangsa ke tak perlu mangsa? Cepat. Basuh. Saya basuh Baju. Macam ni tu, directly pada mangsa ke atau kena ada kata sendi? Mangsa. Ya, directly kepada mangsa. Saya basuh terus meja. Contohlah saya basuh meja. Saya pelaku, basuh ni adalah kata kerja, meja ni adalah mangsa. Saya basuh apa? Basuh meja. Okay. So directly, dia tak perlu letak atas, bawah, ke, dari, semua tak perlu letak. Saya basuh meja. So basuh iaitu rosala termasuk dalam kata kerja yang tak perlu mangsa. Itu dia. So inilah pelajaran kita pada hari ini. Kata kerja yang perlu mangsa dan juga kata kerja yang tidak perlu mangsa. Okey, baik. Jadi selesai dah pesyarahan Ustaz. Setakat ni siapa yang boleh bagi kesimpulan apa yang dia faham daripada pelajaran hari ini? Bagi apa yang dia faham je. Tak perlu bagi apa yang Ustaz faham. Cepat. Siapa-siapa saja. Kalau fi'il yang tak perlu mangsa kena ada kata sendi nama. Okay. Kalau yang perlu mangsa tak payah tambah tambah kata kerja. Tak
payah tambah kata kerja yang perlu mangsa. Tambah kata kerja. Tak kisahlah cakap. Untuk yang kata kerja yang perlu mangsa, tak perlu tambah kata Kata sendi. sendi. Kata sendi ataupun ke arah ataupun huruf jar. Maksudnya contohnya tak perlu tambah ke, tak perlu tambah atas, tak perlu tambah bawah, tak perlu. Okey. Okey, bagus Afrina. Lagi siapa lagi nak tambah? Bagi contoh pula. Contoh untuk kata kerja perlu mangsa dan juga kata kerja yang tak perlu mangsa. Tadi Afrina dia bagi syarahan ciri-ciri dia. Sekarang ni bagi contoh. Siapa nak? Jangan malu. Tak kena marah pun. Awak kena betulkan lagi adalah lagi elok. Cepat. Siapa nak cuba? Melayu Ustaz. Ya, Melayu, tak payah bahasa Arab. Tak perlu mangsa. Okey, tak perlu mangsa. Ali berjalan di padang. Ali berjalan di padang. Okey, yang tu tak perlu mangsa. Kenapa Ali berjalan di padang dikira sebagai kata kerja yang tak perlu mangsa? Ya, sabar. Ali berjalan di padang. Mana kata kerja dia? Berjalan. Okey, berjalan. Okey, berjalan ni dikirakan sebagai kata kerja perlu mangsa ke tak perlu? Tak perlu. Tak perlu. Kenapa? Sebab ada kata sendi. Apa dia kata sendi dia? Di. Ya, bagus. Nampak? Ali berjalan di, dia kena letak di. Kalau tak letak, ayat tak betul. Ali berjalan padang, salah. Okey, bagus. Khairul, untuk contoh kedua, contoh yang perlu mangsa. Dia minum air. Dia minum air. Okey, bagus. Terangkan sikit. Kenapa dia, mana kata kerja dulu? Minum. Okey, minum ni adalah kata kerja. Kenapa dia perlu mangsa? Sebab tak ada kata sendi. Sebab tidak ada kata sendi dekat sini. Dia directly kepada Mangsa. mangsa. So air ni adalah mangsa. Okey, bagus. Tahniah Khairul dan juga Afrina. Dua orang ni juga yang aktif. Okey. Akil ada sikit-sikit. Omar adalah sebut-sebut sikit. Yang lain tu Ustaz tak tahulah. Tak tahulah pergi mana. Kalau Ustaz nak sebut, tak tahulah. Kalau Ustaz nampak awak ni, mungkin awak takut. Mungkin lah. Nak takut nak bagi apa-apa, nak bagi volunteer ni Ustaz tak nampak lah. Muka pun Ustaz tak suruh buka video, pun still takut. Tak tahu mana yang lain. Yang masuk pula hanyalah 8 orang. Awak ada 27 orang. Mana lain tu? Lagi 19 orang tak hilang mana. Ya Allah. Okay, orang nak belajar je Ustaz ajar ni. Ustaz malas nak ajar orang tak nak belajar. Okay, Alhamdulillah. Syukurlah awak terpilih sebagai orang yang nak belajar. Baik. Malas nak tekilan-tekilan ni. Biarlah yang nak belajar ni tahniah. Teruskan. Kekalkan momentum awak. Yang malas nak belajar, wallahualam lah. Dia punya cita rasa dia, dia punya hidup dia, biarlah dia. Kita malas nak kacau dia. Kita nasihat macam ni pun dia tak nak ikut pun tak boleh, tak ada buat apa dah. Okey, baik. Jadi insya-Allah itu saja pelajaran kita pada hari ini, iaitu fi'il yang perlu mangsa dan tak perlu mangsa. Okey, jadi sekarang ni awak hanya perlu buat ni. Buat jap. Alamak, dah tutup Okey, nampak tak word wall? Nampak Nampak? Okey, awak just perlu buat macam ni. Kerja awak lah. Okey, untuk buat kotak macam ni,
maka boleh buat macam ni. Okey, buat kotak besar-besar, perlu mangsa dan kotak yang tak perlu mangsa. Okey, yang tepi ni jangan saya besarkan boleh besarkan tak? Okey, buat macam ni. Okey, ada dua jenis kotak, iaitu kotak perlu mangsa dan kotak tak perlu mangsa. Okey, buat macam ni. Kemudian tepi ni awak letakkan kalimah-kalimah tadi. Ada yang kita dah buat dalam word wall ni lah. Mana dia? Saya tunjukkan. Ni. Okey, awak tulis kalimah-kalimah ni. Darasa, istaghala, ada, semua ni ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Okey, ada 16 kalimah. Okey, awak isi kat sini semua 16 kalimah kat sini. Kemudian yang perlu mangsa awak tuliskan. Yang perlu mangsa mana satu? Daripada banyak-banyak ni mana yang perlu mangsa? Okey, daripada banyak-banyak ni mana yang tak perlu mangsa? Okey, awak letak jawapan perlu mangsa ada 8, yang tak perlu mangsa pun ada 8. So jumlah ada 16. Okey, 8 fi'il yang perlu mangsa dan 8 fi'il yang tak perlu mangsa. Daripada mana? Daripada fi'il-fi'il ni. Okey, tu kerja rumah awak. Okey, faham tak? Faham. Okey, insyaAllah saya anggap dia, kira awak faham tu, anggap awak tak ada soalan lah. InsyaAllah. Kalau ada soalan, tanya dalam grup. Okey, kita tamatkan kelas kita, tangguhkan kelas kita dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey, afwan. Waalaikumsalam.